Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian, apa khabar semua? Semoga hari ini membuka pintu rezeki yang luas untuk semua, mengeluarkan kita daripada kesukaran, kesempitan yang sedang berlaku. Dan saya Masa Bayu, sebagaimana yang telah dijanjikan, saya akan meneruskan topik yang ketiga, iaitu topik yang ketiga yang kedua daripada 7 topik kecil dari yang telah dijanjikan, iaitu hari ini kita akan menyambung topik yang berkait tentang khalifah, makhluk dan sekalian alam. Tuan-tuan dan puan, bila kita bercerita tentang khalifah, ia adalah berbalik kepada kepimpinan, berbalik kepada pengurusan, berbalik kepada pentadbiran. Manusia telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu makhluk yang akan menjadi khalifah kepada sekalian makhluk dan sekalian alam. Dalam arti kata lain, manusia dipilih menjadi pemimpin kepada makhluk-makhluk yang lain, yang akan mengatur, yang akan menyelia setiap perkara yang ada di sekeliling. Dalam arti kata lain, memastikan kelangsungan kehidupan, memastikan bahawa setiap makhluk itu mendapat bahagian dia dengan seadil-adilnya. Kerana itu dasar kepada kepimpinan, iaitu keadilan. Memberikan hak kepada yang dipimpin dengan mengikut undang-undang ataupun peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita bercerita tentang khalifah ini, kita selalu melihat sosok, membayangkan sosok-sosok ataupun individu ataupun seseorang yang akan menjadi pemimpin, akan menjadi individu yang akan membawa sekumpulan manusia ataupun masyarakat. Ini yang dapat kita lihat di dalam suasana hari ini. Dalam aspek kepimpinan, adanya ketua negara. Kalau di negara-negara demokrasi, adanya presiden, adanya Perdana Menteri. Dan negara-negara monarki pula adanya raja-raja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu atas satu kefahaman yang paling asas adanya pemimpin. Apa yang dapat saya tambah sedikit dalam topik kita hari ini, kepimpinan adalah suatu proses yang mengatur perjalanan hidup, sama ada bagi individu ataupun yang lebih daripada perjumlahan individu. Dalam arti kata lain, membawa nilai kepada di sekeliling, iaitu pentadbiran di sekelilingnya. Jadi topik hari ini saya tidak mahu mengulang lagi kefahaman ataupun kebiasaan kita melihat erti kata ataupun maksud khalifah itu sebagaimana yang biasa kita dengar. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan untuk pergi lebih jauh sedikit, lebih dalam lagi, more deep tentang khalifah. Khalifah yang dimaksudkan ini tadi adalah satu proses yang ada 7 peringkat, dan telah pun saya jelaskan dalam video-video yang sebelum-sebelum ini. Kalau ada kesempatan tu bolehlah buka balik, tengok balik semula video-video saya yang lama-lama tentang kepimpinan Imam Mahdi. Jadi bila sebut khalifah, dia ada 7 peringkat yang akan dihubungkan dengan khalifah. Lalu kita selalu dengar khalifah itu memimpin ramai pihak atau memimpin sebagai satu pentadbiran masyarakat. Tapi bila saya sebut katakan ada 7 peringkat,
Setiap peringkat itu ada kepimpinannya, ada khalifahnya, ada pentadbiran yang perlu dipenuhkan terlebih dahulu sebelum layak untuk dia menjadi pemimpin ataupun pada satu status yang lebih besar. Maka pertama sekali, khalifah ini harus berada dalam kepimpinan diri sendiri. Ia harus menjadi khalifah kepada dirinya. Jadi tuan-tuan dan puan, nak sebut saja khalifah ni, kita ambil cermin, terlihat di cermin wajah siapa yang kita lihat, maka itulah wajah yang perlu kita pimpin terlebih dahulu. Kita kena pimpin diri kita, perbetulkan diri kita, pastikan diri kita mengikut setiap aturan-aturan, hukum-hukum yang telah ditetapkan kepada kita sebagai manusia di atas muka bumi. Kita perlu memastikan diri kita terpelihara, diri kita melaksanakan semua perkara-perkara yang wajib dilaksanakan sebagai manusia terlebih dahulu. Jadi kita kena pastikan diri kita dipimpin terlebih dahulu. Maka kita khalifah kepada diri kita. Itu adalah peringkat yang pertama. Jadi bagaimana nak menilai adakah kita telah berjaya menjadi khalifah kepada diri kita? Maka ada jadual yang perlu kita perolehi ataupun kita buktikan. Maksudnya apa? Cara hidup kita yang sentiasa melaksanakan atau melakukan perkara-perkara yang berfaedah, yang bermanfaat. Kita belajar, contohnya kita masuk ke sekolah, kita masuk ke universiti dan sebagainya, kerana untuk memperbaiki diri kita, untuk mentadbir diri kita supaya kita menjadi manusia yang mempunyai kapasiti yang boleh memberikan pulangan langsung kepada diri kita pada satu masa, iaitu masa ke depan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya dapat tekankan di sini, kita jadikan diri kita berjaya dulu. Pimpin diri sendiri untuk berada dalam satu status yang mana kita boleh menyatakan kita telah pun berjaya, sama ada dalam karier kita, dalam pendidikan, pembelajaran kita. Jadikan diri kita dulu berada, jadikan diri kita berada di satu status yang khusus, yang boleh dijadikan sebagai fakta bahawa kita telah berjaya. Okey, saya telah berjaya menjadi doktor dan ia disahkan oleh semua pihak. Betul, dah ada jadi doktor. Okey, saya telah pun bekerja sebagai seorang jurutera dan saya ada sijil, ada ijazah, ada sesuatu yang disahkan oleh mana-mana pihak sekalipun. Memang saya telah pun layak menjadi seorang jurutera contohnya. Saya telah menjadi seorang guru kerana saya telah mengikuti satu proses pembelajaran, latihan sehingga saya layak menjadi guru. Maka kita telah pun mempunyai satu penanda aras bagi diri sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana perkara itu berlaku? Nak jadi guru, nak jadi jurutera, nak jadi pilot, nak jadi doktor, itu perlukan satu proses. Kena ada disiplin diri, kena ada kesungguhan dalam diri, mempunyai sifat yang sentiasa berfikiran positif, yang sentiasa berusaha tanpa mengenal jemu, tanpa mengenal putus asa, sentiasa bangun jika terjatuh, sentiasa menggandakan usaha jika rasa tak capai lagi mengikut perancangan yang diberikan. Jadi segala-galanya tu usaha tanpa berhenti, dan untuk melaksanakan usaha tersebut tidak ada orang lain yang boleh bantu melainkan diri sendiri. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, individu yang berjaya dalam kariernya, yang berjaya di dalam kehidupannya bagi diri dia, adalah mereka yang telah menjadi manusia yang dipimpin pada peringkat awal lagi, di mana dia sentiasa diatur, diselia sehingga dicapai satu titik, dan dia telah pun membuktikan bahawa dirinya telah pun dipimpin dengan baik. Siapa yang memimpin diri dengan baik? Dirinya sendirilah.
maka khalifah pada dirinya terlebih dahulu. Okey, itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua di dalam khalifah tadi, apabila dia telah mencapai satu proses, contohnya dah habis belajar, dah bekerja, maka dia mula ingin berkeluarga. Maka apabila dia berkeluarga, maka saat itu dia akan menjadi suami kepada seorang wanita yang akan bergelar isteri kepadanya, dan daripada situ dia kena memiliki kapasiti memimpin isterinya. Kemudian dari situ akan ada anak dan memimpin anaknya. Maka peringkat yang kedua, khalifah kepada keluarga. Maka untuk menjadi khalifah kepada keluarga, dia mesti menjadi khalifah kepada dirinya terlebih dahulu. Itu yang peringkat yang pertama yang saya katakan tadi. Selepas daripada situ, maka kepimpinan ataupun khalifah yang kedua, peringkat kedua adalah dalam rumah tangga. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan, boleh ikut lagi? Jadi kita lihatlah dalam mana-mana masyarakat, rumah tangga yang terpimpin, yang diatur dengan sebaik-baiknya, yang harmoni. Kerana apa? Kerana kepimpinan ketuanya yang akan menentukan. Jika ketuanya tidak memiliki kapasiti untuk menjadi khalifah, maka rumah tangga ataupun keluarga tersebut akan porak-poranda, akan berlaku begitu banyak masalah-masalah sosial. Jadi ini yang perlu kita faham, khalifah rumah tangga. Jadi sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, kata putus hendaklah datang daripada khalifah. Bahtera kehidupan, melayari bahtera kehidupan di lautan yang luas, begitulah rumah tangga. Jadi suami isteri sedang melayari bahtera kehidupan. Bila sebut bahtera, sebut kapal, tuan-tuan dan puan-puan, mesti ada kapten. Jadi kena pastikan ada satu kapten. Itulah khalifahnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena faham, yang akan jadi kapten ni tuan, bukan puan dalam rumah tangga. Jadi tuan akan menjadi kapten dan dibantu oleh pembantu kapten, iaitu isteri masing-masing. Tetapi jika salah tempat, isteri jadi kapten, suami jadi pembantu kapten, maka akan ada kebincangan-kebincangan. Kerana proses yang kedua, kepimpinan khalifah itu harus berada kepada posisi suami, bukan kepada posisi isteri. Tapi apa yang kita lihat hari ini banyak sangat berlaku. Minta maaf cakap, siapa yang terasa tu yang marah kat saya, takut bini. Bila takut bini, maka hilanglah sijil kepimpinan, sijil khalifah. Peringkat yang kedua, dengar sangat cakap isteri, jangan salahkan isteri, kerana isteri patut dipimpin, bukan dia yang memimpin. Jadi apa yang perlu dilakukan? Peringkat kedua dalam konsep khalifah itu tadi, pastikan tuan-tuan dan puan-puan boleh menjadi pemimpin, menjadi khalifah kepada keluarga sendiri. Itu yang peringkat yang kedua. Selepas peringkat yang kedua, masuk peringkat yang ketiga, khalifah yang ketiga. Peringkat yang ketiga adalah pada masyarakat di sekeliling. Bukanlah luas sekeliling. Kalau satu kampung tu contoh mukim, maka daripada kepimpinan khalifah kepada keluarga dah lengkap, maka masyarakat akan dapat melihat bahawa tuan layak menjadi pemimpin kepada masyarakat tersebut pula. Kenapa? Contoh dah ada, bukti dah ada, keluarga yang harmoni, keluarga yang begitu teratur, keluarga yang menjadi contoh kepada masyarakat yang lain di dalam kawasan tersebut. Maka pemimpin kepada keluarga akan dinaikkan darjat.
dinaikkan lagi pangkatnya kepada pemimpin masyarakat. Maka pemimpin ataupun khalifah masyarakat adalah mereka-mereka yang memiliki keluarga yang harmoni. Tapi kalau kita lihat hari ini, dia jadi pemimpin masyarakat, tetapi tengok di rumah dia huru-hara, maka apabila itu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, maka masyarakat juga akan hancur lebur, akan berlaku kerosakan, kepincangan, berlakulah perkara yang tidak ada ketirisan, rasuah dan sebagainya, macam-macam berlaku. Kenapa? Kerana kita memilih pemimpin yang tidak layak menjadi khalifah di dalam masyarakat. Kenapa? Sebab dia memang tak layak. Kerana kita lihat di rumah dia, keluarga dia sendiri, dia tidak mampu menjadi khalifah. Maka kita ambil dia jadi khalifah pada peringkat masyarakat. Maka huru-hara lah, tuan-tuan dan puan. Tetapi huru-hara pada masyarakat itu saja, masih dalam lingkungan yang kecil. Maka di situ, tuan-tuan dan puan, penting untuk kita memastikan, memahami bahawa setiap satu proses dalam kehidupan mesti ada aturan yang jelas, mesti memenuhi kapasiti yang telah ditetapkan. Ingat, khalifah diri sendiri, kedua khalifah kepada keluarga, baru layak jadi khalifah kepada masyarakat. Itu yang ketiga. Masuk yang keempat, khalifah kepada sebuah wilayah yang lebih luas ataupun yang disebut sebagai satu negara. Itu yang mula jadi pemimpin kepada sebuah negara, menjadi Perdana Menteri, menjadi Presiden dan sebagainya. Kerana dia akan diangkat oleh masyarakat yang telah menerima beliau sebagai khalifah atau pemimpin pada masyarakat tersebut kepada masyarakat yang lebih luas, dalam sebuah wilayah yang lebih luas, bagi sebuah negara contohnya. Itu dah masuk yang keberapa? Masuk yang keempat. Maka dia menjadi pemimpin kepada sebuah negara kerana dia layak menjadi pemimpin khalifah kepada negara tersebut, dan dia telah memiliki kapasiti yang telah memakmurkan masyarakatnya. Maka kemakmuran itu akan dibawa kepada sebuah negara. Jadi bukan dia dipimpin, tetapi dia yang memimpin. Dan dia bukan yang dinasihati, tetapi dia yang menasihati semua yang ada di bawah kepimpinan beliau sebagai khalifah. Maka masyarakat negara itu akan menjadi negara yang makmur, negara yang penuh dengan kesejahteraan, kebahagiaan. Tidak ada berlaku masalah-masalah dari segi pentadbiran, tidak ada masalah-masalah dari segi jenayah sosial dan sebagainya. Jadi negara akan menjadi negara contoh kepada yang lain. Itu yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia diangkat menjadi khalifah kepada negara berdasarkan pembuktian kapasiti beliau menjadi pemimpin khalifah bagi peringkat masyarakat. Bukan beliau dinaikkan menjadi khalifah kerana sokongan, tetapi dia menjadi khalifah kerana mempunyai keupayaan, ahlinya, layak untuk dia berada di situ, dan wajib kepada masyarakat itu menaikkan beliau. Bukan kerana suka, tapi kerana kebenaran yang beliau bawa melayakkan beliau menjadi pemimpin, menjadi khalifah peringkat yang keempat. Seterusnya peringkat yang kelima, maka dia akan dinaikkan menjadi pemimpin kepada seluruh pelosok dunia. Itu yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi wilayah-wilayah atau negara-negara yang berbeza-beza ini tadi akan dihimpunkan kembali, disusunkan, disatukan oleh beliau sebagai khalifah kepada seluruh umat manusia. Segala-galanya diaturkan oleh beliau. Sebagaimana beliau mengatur negaranya menjadi negara yang makmur, tidak ada kemiskinan, tidak ada lagi berlaku kezaliman, semua mendapat hak yang sama dengan teratur.
Kadang kita bercerita tentang khalifah ya tuan-tuan dan puan-puan. Bila sebut saja khalifah, bukan sekadar bercerita tentang kedudukan atau derajat, tetapi kita bercerita tentang kesaksamaan, keadilan dalam mentadbir kehidupan dan perjalanan manusia di atas muka bumi. Jadi itulah kepimpinan yang menjadi khalifah kepada seluruh muka bumi. Maka di situ selalu disebut ya, hari-hari ini dan kebanyakan dalam majlis-majlis ilmu bercerita tentang dunia hari ini tidak ada khalifah. Dunia hari ini tidak ada pemimpin yang benar-benar memahami. Bukan hanya dunia lah ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau setakat hari ini sampai peringkat yang kedua pun kita dah tak jumpa dah khalifah. Daripada peringkat pertama pun dah tak jumpa dah. Ramai yang dah tak faham penjelasan khalifah di dalam kehidupan. Jadi huru-hara lah dunia hari ini kerana tidak ada kepimpinan, tidak ada khalifah daripada peringkat yang pertama lagi sehingga ke peringkat dunia. Kalau yang peringkat pertama pun kita tidak dapat penuhkan kapasiti, bagaimana nak sampai peringkat yang seterusnya? Pertama, khalifah bagi diri sendiri. Yang kedua, khalifah kepada keluarga. Yang ketiga, khalifah pada masyarakat. Yang keempat, khalifah kepada sebuah wilayah yang besar sebagai sebuah negara. Yang kelima, baru kita masukkan khalifah kepada seluruh dunia, menghimpunkan negara-negara yang berbeza. Bukan United Nation ya tuan-tuan dan puan-puan, bukan bangsa-bangsa bersatu, tetapi disebut sebagai wilayah bersatu. United penyatuan, penggabungan wilayah, bukan bangsa, kerana dalam wilayah tu ada berbagai-bagai bangsa. Maka dunia menjadi sebagai satu platform, sebagai satu tapak yang dipimpin oleh seorang khalifah sahaja. Jadi saya hanya berikan contoh ya tuan-tuan dan puan-puan, analoginya begitu untuk mudah difahami, untuk kita mudah menilai realiti sebenarnya tentang khalifah. Sebab ini topik yang diminta, yang dikupas oleh tak ingat dia nama siapa. Saya memberikan kupasan dari aspek alam teologi dari segi apa yang telah saya fahami berdasar kajian. Okay. Jadi selepas itu apa? Maka dia akan menjadi naikkan darjat lagi khalifah kepada sekalian makhluk. Dalam arti kata lain, bukan hanya kepimpinan khalifah itu tadi pada perkadaran manusia, tetapi dia menjadi khalifah kepada semua makhluk yang ada di atas muka bumi. Dia menjadi pemimpin kepada semua makhluk di atas muka bumi. Jadi itu yang keberapa tuan-tuan dan puan-puan? Yang keenam kan? Diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dunia. Dan yang keenam, semua makhluk. Maka dia layak untuk memimpin bukan hanya manusia, dia layak untuk memimpin semua kehidupan. Khalifah kepada sekalian makhluk. Dan yang ketujuhnya, yang terakhir, dia naikkan derajatnya oleh semua yang ada, yang makhluk yang ada, kepada satu derajat yang lebih tinggi daripada itu, iaitu khalifah kepada sekalian alam. Barulah layak dia menjadi khalifah kepada sekalian alam. Maka di sinilah datang persoalan tentang Imam Mahdi. Kerana dia bukanlah untuk manusia sahaja, dia untuk sekalian alam. Sebagaimana yang telah saya terangkan daripada awal dulu, cerminan Imam Mahdi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutuskan membawa rahmat bagi sekalian alam. Maka khalifah yang dinanti-nantikan, yang dicerita-ceritakan, yang ditunggu-tunggu adalah khalifah yang bercerita tentang sekalian alam, yang menguasai sekalian alam.
atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dia menguasai dengan diri dia sendiri. Keizinan Allah. Ni kita bercerita tentang khalifah sebab soalannya begitu. Jadi kita semua mempunyai peringkat masing-masing. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, semua adalah khalifah. Yang lelaki menjadi khalifah kepada keluarganya, pada dirinya, dan sehingga boleh naik kepada khalifah, kepada peringkat yang tertinggi sekali, yang ketujuh. Namun sebagai seorang wanita, isteri, juga dia adalah khalifah kepada anak-anak dia. Setiap daripada individu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang muka bumi, kita adalah pemimpin, manusia yang diberikan peranan sebagai pemimpin, khalifah. Jadi apabila saya bercerita ni adalah tujuannya untuk kita memahami apakah kapasiti yang kita miliki, bagaimana kita nak meneruskan perjalanan di atas muka bumi, dan memahamkan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan khalifah, kepimpinan. Jadi dah jelas ya, ada 7. Kita ada lagi 2 lagi subjek, iaitu tentang makhluk, tentang sekalian alam. Dah saya gabungkan tadi. Jadi khalifah, makhluk dan sekalian alam adalah dalam satu subjek yang sama. Menjadi kepimpinan, mengatur selia, mengawal dan mengurus perjalanan alam semesta agar ia menjadi satu sistem yang bergerak dengan begitu tersusun, teratur dan harmoni. Bila sebut saja sekalian alam itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak adalah cerita alam jin ke, alam malaikat ke dan sebagainya. Tapi kita hanya nak fahamkan secara asas, mudah, 2 saja, yang nampak, yang tak nampak. Itulah alam dia. Yang kita nampak tu satu alam yang kita boleh bercerita kerana kita nampak, tangible, jelas. Satu lagi alam yang kita tidak boleh lihat. Contohnya alam mikrob yang sangat halus, kecuali kita ada alatan kita boleh lihat. Ataupun alam jin, alam yang berkaitan tentang makhluk-makhluk halus, agak ada 2 yang kita boleh lihat dan yang kita tak boleh lihat. Maka itu yang rangkuman untuk saya fahamkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cerita tentang khalifah, tentang makhluk ada 2, yang nampak, yang tak nampak. Bila cerita tentang sekalian alam, 2, alam yang kita boleh lihat, alam yang tidak boleh kita lihat. Tetapi wujud, kedua tu wujud. Jadi untuk melengkapkan proses kita pada hari ini, tak perlu panjang-panjang, tak perlu lama-lama lah ya tuan-tuan dan puan-puan. Penat kan nak dengar masa Bayu cakap je. Adalah untuk kita mula memahamkan bahawa setiap sesuatu perkara itu ada aturan dia. Bukan datang tiba-tiba, bukan datang melayang-layang kepada kita kemudian tiba-tiba kita bertukar menjadi khalifah secara langsung yang boleh menjadi pemimpin. Ia perlu melalui proses. Ia ada aturan dia, ada step dia. Kalau nak masak pun ada dia punya resepi-resepi yang perlu kita fahami. Perlu ada bahan-bahan yang perlu ada untuk kita siapkan apa yang kita nak masak contohnya. Dan itu semua melalui proses-proses perjalanan masa, perjalanan tenaga. Dan berbalik kepada cerita tentang khalifah, perhalusi apa yang saya sampaikan tadi, semua itu ada di dalam Al-Quran. Dan semua itu telah pun dibuktikan, telah pun diperjelaskan dengan pelaksanaan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan pun sebenarnya berpandukan kepada apa yang telah kita imankan. Jika kita benar-benar orang yang beriman, maka kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka begitulah konsep menjelaskan bahawa akhirnya kita bercerita tentang pengurusan pentadbiran kepimpinan untuk melengkapkan peringkat kekhalifah, untuk menjadi diri kita sebagai khalifah, pemimpin kepada bahagian kita. Paling tidak kita memimpin diri kita, dan paling tinggi yang kita boleh capai contohnya memimpin keluarga kita menjadi keluarga
yang Allah redai, yang dinanti-nantikan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Keluarga yang membawa kemakmuran kepada sekelilingnya. Rumahku, syurgaku. Jika itu cukup untuk kita menjadi khalifah, alhamdulillah. Dan jika kita mempunyai lebihan lagi keupayaan untuk dinaikkan kepada peringkat masyarakat, subhanallah, maha suci Allah. Dan jika kita naikkan lagi lebih atas daripada masyarakat hingga menjadi pemimpin sebuah negara, ingatlah, semua itu berlaku kerana kita memahami proses bagaimana khalifah itu diposisikan. Bukan kerana kita nak, tapi kita lakukan peranan kita kerana memang zahirnya kita ini di atas muka bumi atas tujuan untuk menjadi pemimpin kepada sekalian makhluk. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, semoga pencerapan saya pada hari ini dapat membuka lagi ruang untuk masing-masing meninjau-ninjau tentang realiti yang perlu kita kupas dan kita hindarkan fantasi-fantasi di dalam kehidupan, kerana kepimpinan adalah berteraskan kepada perancangan, dan mereka yang hanya bermimpi itu adalah mereka-mereka yang akan melakukan kerosakan tanpa sadar, dan daripada situ impaknya adalah kepada seluruh masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan layak menjadi khalifah. Memang sepatutnya khalifah di atas muka bumi, sebagaimana yang saya terangkan daripada awal tadi. Bangunlah kita daripada tidur, bangunlah kita daripada lena yang mengasyikkan kita. Kita berjalan menuju satu titik yang mana telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, iaitu titik yang akan menghimpunkan tauhid, menghimpunkan semua keyakinan, menghimpunkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah matlamat hidup kita sebenar-benarnya. Maaf jika ada perkataan saya yang menyinggung mana-mana pihak, dan semoga Allah izinkan panjangkan usia kita untuk kita dapat sama-sama lagi berdiskusi, sama-sama kita dapat mengupas lebih banyak lagi topik-topik yang membuka minda kita, agar kita menjadi manusia yang mempunyai nilai yang dikatakan nilai kepimpinan, yang itu kita bahaskan dari tadi, iaitu khalifah, pemimpin. Tuan-tuan dan puan-puan adalah pemimpin, maka kita semua mampu memimpin. Maka untuk itu kita peganglah, kita rujuklah, dan kita pastikan kepimpinan yang kita nyatakan itu benar-benar berlaku berlandaskan Al-Quran dan Sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Saya Masa Bayu, salam sejahtera, bertemu lagi pada topik yang akan datang. Assalamualaikum.